صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, bersempena keberadaan kita di bulan Ramadan yang mulia dan di hari Jumat yang penuh barakah ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan hadirin Jumat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita ini dengan nikmat, taufik dan hidayah yang berpanjangan serta beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini khatib ingin mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Dunia Medan Ujian, Akhirat Tempat Pembalasan. Muslimin yang berbahagia, hari ini manusia di seluruh dunia berdepan dengan pelbagai ujian yang getir. Seluruh dunia sedang berdepan dengan wabak virus yang mengancam nyawa dan kesihatan. Di sesetengah daerah berlaku kemiskinan dan kemelaratan. Di bahagian yang lain pula sedang berlaku pergolakan dan peperangan merebut wilayah. Pencemaran alam dan kemusnahannya berleluasa dengan pelbagai lagi isu yang seolah-olah tiada rehat dan noktahnya. Inilah hakikat kehidupan di dunia yang merupakan medan ujian untuk kita semua. Dunia sebagai medan ujian bagi manusia ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim sebagai peringatan kepada kita agar menyedari bahawa dunia ini bukan tempat asal kita yang sebenar. Sebaliknya ia menjadi medan untuk manusia membuat persiapan terbaik untuk kembali ke alam akhirat yang lebih kekal. Itulah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkuasa membalas amalan kamu lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Daripada ayat ini jelas menyedarkan kita bahawa seluruh kehidupan yang kita lalui sehingga kita menemui ajal maut dipenuhi dengan pelbagai ujian yang bertujuan untuk dinilai siapakah yang tetap bertahan menghadapi ujian ini dengan sabar dan istiqamah, mentaati perintahnya sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan diredai oleh Allah, atau sebaliknya siapakah yang lalai, putus asa dan semakin jauh dari rahmat Allah yang akhirnya mati dalam kemurkaannya. Hadirin yang dikasihi Allah, kita ada tugas dan tanggungjawab yang wajib disempurnakan dalam hidup kita ini. Sekiranya kita renung sedalam-dalamnya, tujuan hidup kita di dunia ini bukanlah semata-mata untuk bersenang lenang dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Dunia ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dimakmurkan dengan menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kehidupan, sama ada sosial, ekonomi, politik dan lain-lain lagi. Oleh itu manusia yang ingkar dengan perintah Allah, hakikatnya mereka adalah manusia yang khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah, dan selayaknya mereka dimurkai Allah dan dihumban ke dalam api neraka yang pedih. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang khianat lagi tidak bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini perbuatan dosa dan maksiat seolah-olah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat Muslim hari ini. Lihatlah saja berita yang dipaparkan di media elektronik dan media cetak saban hari. Ada saja perbuatan jahat dan maksiat dipaparkan seolah-olah manusia sudah tidak takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya segala perbuatan jahat seperti berjudi, berzina, membunuh tanpa sebab, berprasangka buruk, membuat tuduhan palsu, menfitnah, mengadu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, mencaci dan menghina orang dengan gelaran yang buruk, serta perbuatan jahat yang lain wajib dihindari kerana ia merupakan pengkhianatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-107, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka
sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang selaku melakukan khianat lagi senantiasa berdosa. Hadirin Jumat yang dimuliakan, ingatlah kita semua akan berhadapan dengan kematian. Apabila kematian datang kepada diri kita, maka terputuslah segala nikmat dunia yang selama ini kita kecapi. Pada waktu itu segala penyesalan sudah tidak berguna. Segala perbuatan kita sama ada yang baik dan buruk akan kita bawa bersama di alam barzah. Bagi ruh orang yang beriman, mereka akan berdoa kepada Allah agar disegerakan hari kiamat, kerana terujanya mereka bertemu dengan Allah dan menikmati balasan syurga yang dijanjikan olehnya. Sebaliknya bagi ruh orang kafir, mereka akan merayu kepada Allah agar tidak berlaku kiamat, kerana takutnya mereka dengan azab yang bakal mereka hadapi di akhirat kelak. Suatu hari Rasulullah SAW berpesan, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengannya. Sesiapa yang benci bertemu Allah, maka Allah akan benci bertemu dengannya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah, wa innal kafira idza busyira bi azabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ah. Bila seorang mukmin menemui kematian, maka ia digembirakan dengan rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala serta kurniaan syurganya. Maka ia lebih suka bertemu dengan Allah dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Sedangkan bila seseorang kafir itu menemui kematian, maka ia digembirakan dengan azab Allah dan seksanya. Ia benci berjumpa dengan Allah dan Allah Subhanahu wa taala pun benci berjumpa dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan yang barakah ini, marilah kita bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyakkan amal soleh, beristighfar dan berdoa agar segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sedarlah bahawa setiap manusia pasti tidak terlepas dari pelbagai ujian di dunia ini. Maka kita hendaklah sentiasa bersabar dan istiqamah mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaklah jadikan Ramadan tahun ini sebagai pemangkin ke arah kejayaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, setiap muslim hendaklah ingat bahawa setiap perbuatan sama ada baik atau buruk yang kita lakukan di dunia ini akan memberi kesan nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Ingatlah, hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Ar-Rahman dan dengan berpasukan, dan kami akan menghalau orang yang bersalah ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi MySejahtera atau mendapatkan suntikan. Untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, kita juga tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa di bulan Ramadan, kerana ianya tidak akan membatalkan puasa. Perkara ini telah diperhalusi dan diperbincangkan
dibincangkan untuk menetapkan hukum keharusannya melalui mesyuarat jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Al-Ihwal Ugama Islam Malaysia MKI kali yang ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021 dan mesyuarat jawatan kuasa Fatwa Negeri Selangor yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Qallallahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شريف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أديم الأون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلانغور تنكو أمير شاه ابن المرحوم سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل أمرهما مصلحين للموظفين ورعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok golongan orang yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tambah infak jariah umat Islam dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu atadilu yarhamna wa yarhamkumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shalli Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تهدي ومن يهدى تبارك ربنا
نستغفرك ونتوب إليك. اللهم نفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين أمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من شر. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا إلى ليلة القدر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.